buku tajwid makhraj huruf. Ya. Ke surah 11. Okey, patutnya bulan ni kita ulang kaji ni. Sambil sebab bulan lepas saya dah kongsikan semua makhraj huruf. Ya, patutnya bulan ni ulang kaji. Tapi ya, kita baca Quran pun dah ambil masa banyak juga ya. Jadi insya-Allah nanti kalau ada masa minggu depan lah ya. Minggu depan. Okey, makhraj huruf muka surat 11 ya, muka surat 11 dalam buku tajwid. Okey, sebelum ni saya dah kongsikan dekat nota yang boleh tengok balik, rujuk balik. Dalam video tu dah saya kongsikan juga rakaman yang sebelum ni ya. Rakaman sebelum ni pun saya dah tunjuk. Boleh tengok di situ di YouTube tu. Baik, makhraj menurut bahasa ialah tempat keluar. Makhraj bahasa Arab. Terjemahkan ke bahasa Melayu ialah tempat keluar. Menurut istilah ilmu tajwid, tempat keluar bunyi huruf hijaiyah 29 huruf yang membezakan antara satu sama lain. Menurut pendapat Imam Al-Khalid, ya. So, Ustaz dengar jauh dengan siapa tu? Jauh. Jauh suara saya. Yang lain dengar okey ke? Ke jauh juga? Tes, jap. Jauh. Saya okey je, Ustaz. Clear, Ustaz. Clear je. Yang lain clear? Kak Leha. Cek balik. Guna iPhone ke? Kalau guna iPhone, cek buka balik. Okey. Nak clear datang kelas. Yang kelas 2 orang Ustaz, kau leave, Ustaz. Kau leave dulu, kau masuk balik. Tak apa. Okey, baik. Baik, menurut pendapat Imam Al-Khalil bin Ahmad dan kebanyakan ahli qiraat dan ulama nahwu, antaranya Imam Ibn Al-Jazari, jumlah bilangan makhraj utama ada 5 bahagian. Baik. Bagusnya susunan buku ni ya, dia ambil pada pendapat Imam Al-Jazari dan dia bahagikan kepada bahagian-bahagian yang besar. Ya. Dia akan bahagikan kepada bahagian-bahagian besar. Bagi nampak dulu. Oh, ini bahagian lidah. Ini bahagian kerongkong. Bagi nampak dulu. Ini bahagian dia, bahagian dia. Baru nanti dipecahkan satu-satu. Ya. Kita akan dibawa kepada fokus pada yang besar dulu. Baru satu-satu. Dia akan nanti rincikan lebih detail. Ya, lebih terperinci. Ya. Ya, kalau kita ikut daripada susunan alif, ba, ta, sa, jim sampai ya tu jam jugalah. Sebab tempat dia tak sama. Ya. Ke yang lain, dulu ada tak perasan tak? Okey, huruf ni keluar kat sini, huruf ni keluar kat sini. Sama juga kurang lebih. Ada nampak tak? Bayangan dulu macam tu. Sebelum ngaji lah. Sebelum belajar makhraj ni. Ada nampak? Dulu saya macam tu. Okey, alif, ba, ta ni kurang lebih je pun. Macam tu je. Alif bata ni kurang lebih tak sama. Dia tak boleh kurang lebih. Okey, so di sini dia bahagikan 5 bahagian. Dalam nota saya letak 3 sahaja. Ini bid'ah ni Ustaz. Ustaz 3, ini buku 5. Apa ni? Baik, ni saya terangkan. 5 dalam buku ni, bahagian yang pertama rongga mulut dan rongga kerongkong, saya tak letak dalam nota tu. Kenapa? Sebab yang keluar dari itu bukan huruf dia yang betul. Ya, ketika kita baca panjang ya, nanti kita tengok bawah dia. Ya. Yang saya masukkan dalam nota tu bahagian yang kedua kerongkong, bahagian yang ketiga lidah, bahagian yang keempat bibir. Itu je saya masukkan. Nombor 5 pun saya tak masukkan dalam nota. Sebab? Sebab yang ini bukan huruf yang keluar, yang ini sifat huruf yang nombor 5 tu. Iaitu apa? Sifat dengung yang keluar di bahagian hidung. Itu. Nah. Okey. Kenapa tak letak juga? Letak je lah. Walaupun tak ni kan. Letak je lah. Satu, kenapa saya letak dalam nota tu? Satu, yang pertama nak jimat ruang. Nota kecil. Dia kenapa nota ringkas ya. Nak bagi banyak-banyak sagi pening. Ya, kita nak bagi ringkas je satu. Yang kedua tadilah yang saya cerita tadi tu.
Sebab yang nombor 1 dengan nombor 5 tu bukan huruf yang keluar. Ya. Jadi ada 5 bahagian. 5 bahagian. Kemudian daripada makhraj utama 5 bahagian ini dibagikan kepada 17. Dipecah-pecahkan jadi 17. Huruf semua ada 29. Ya. Tapi yang kita akan kenal tempat-tempat dia ada 17 makhraj. Ya, ada 17 makhraj. Pecahan bagi huruf-huruf tertentu. Okey. Boleh ke kalau saya bandingkan macam ni lah, macam Malaysia ni kan? Ada berapa negeri? 13. 13 atau 14? Ni, lagi saya dapat soalan ni, depa apa interview nak dapat SCB. Sirah. 13 apa ke 14? Okey. Negeri-negeri Malaysia kan 13 14 macam tu lah. Setiap negeri ni ada adunnya kan? Ada adun dengan parlimen dia. Itu dah pecah-pecahan dia. Macam tu lah ni. Dia bagi yang besar-besar, lepas tu dia pecah pula. Dia pecah kecil-kecil. Ya. Yeah? Baik, so di sini ada 17, ada 17 makhraj tempat keluar bagi huruf tertentu, dan di sini kita tengok yang pertama, makhraj tempat keluar yang pertama, ini adalah bahagian yang pertama, di mana? Bahagian rongga. Dari rongga kerongkong hingga rongga mulut keluar daripadanya huruf mat. Bukan huruf yang keluar, bacaan yang ketika kita baca. Yang mana kalau kita jumpa huruf mat ini, alif waw ya, dia akan keluar udara rongga daripada rongga tu. Contohnya ba. Tambah alif, ba, angin dia yang keluar. Bukan huruf yang keluar, angin dia yang keluar. Bacaan panjang dia yang keluar. Ya, ba. Kalau waw, bu. Bukan huruf waw tu keluar situ. Waw keluar kat mana? Waw keluar kat mana waw? Waw. Allahumma salli ala bibir. Ya, waw keluar di bibir. Waw keluar di bibir. Ya, munculkan bibir. Huruf ya. Ya, ketika kita baca panjang, bi, angin tu keluar. Bi, bukan huruf ya tu keluar kat situ. Ya keluar kat mana ya? Tengah lidah. Ya, keluar di tengah lidah. Tapi ketika kita baca panjang, maka inilah yang keluar daripada angin rongga tu yang keluar dulu. Okey? Ia juga digelarkan huruf lingkungan udara kerana ketiga-tiga huruf ini berlahir dengan hembusan udara daripada paru-paru melalui saluran angin rongga kerongkong hingga rongga mulut. Hawaiyah. Jaufiyah, ya. Yang kedua, makhraj yang kedua dah habis dah. Untuk bahagian yang pertama habis dah. Kita masuk bahagian yang kedua iaitu bahagian kerongkong. Jadi makhraj yang kedua ini masuk bahagian kerongkong. Makhraj kedua pangkal kerongkong keluar daripadanya huruf hamzah dengan ha simpul. Yang ketiga tengah kerongkong huruf apa? Ain dengan ha pedas. Yang keempat hujung kerongkong ghain dengan kha. Ya. Dekat buku tu dah ada gambar dah, gambar rajah dah. Tapi kalau nak bandingkan gambar rajah yang dekat buku ni dengan yang dekat yang saya bagi dekat ni, dekat apa namanya, yang online ni boleh nampak lah. Dengan rakaman tu hari tu ada ya. Yang saya rasa itu lebih detail lagi, lebih terperinci lagi daripada buku ni. Ya, ada buku ni. Boleh tengok balik dekat rakaman yang sebelum ni. Nak tunjuk dia panjang pula sampai dah ni. Ni mujur tak ada kelas pukul 11. Kalau ada kelas pukul 11, Allah jam. Ya. Biasanya ada kelas ya. Setakat ni biasanya pukul 11 ni kelas asas. Ya, untuk bulan ni saya dah buka lagi. InsyaAllah bulan depan kot. Ya. Okey, baik. Keenam huruf ini hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha digelarkan dengan huruf lingkungan kerongkong halqiyah. Kerana huruf ni keluar daripada bahagian kerongkong. Habis cerita. Bahagian yang kedua, kerongkong dah habis. Makhraj kelima kita masuk bahagian lidah. Ya. Makhraj kelima pangkal lidah, apabila pangkal lidah diangkat ke langit-langit lembut ditekan pada anak lidah. Keluar daripadanya huruf qaf, qa, baq. Ya, baq. Tengoklah. Gambar aja pun boleh tengok di situ. Dan yang keenam, makhraj keenam pangkal daun lidah terkeluar sedikit daripada makhrajnya kaf, iaitu makhrajnya qaf, iaitu huruf kaf.
Qaf dengan kaf, kalau dekat nota tu saya jadi satu kotak. Qaf dengan kaf, pangkal lidah tu satu kotak. Ya, tapi sebenarnya dia tempat yang berbeza. Qaf di belakang, kaf di depan. Berbeza dah. Okey? Jadi kat nota tu kita tulis satu kotak tu qaf dengan kaf di pangkal lidah. Ya, tapi tempat dia berbeza. Kedua-dua huruf ini, qaf dengan kaf, juga digelarkan huruf lingkungan anak lidah. Ya, karena keluar daripada lingkungan tersebut. Okay. Baik, kemudian yang ketujuh, makhraj ketujuh. Ya, pertengahan daun lidah. Apabila diangkat menekan pada lengi-lengi keras, kemudian tekanan udara keluar daripadanya, terjadilah tempat keluar huruf jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Kalau tengok dekat nota, gambar rajah yang saya kongsikan sebelum ni, baj, ya. Lidah tu di atas tu dia agak rapat, ya. Baj, tekan kena kat lengi-lengi keras. Kalau huruf shin, dia agak renggang sedikit. Bash. Kalau huruf ya, dia renggang lagi lebar, ya. Antara lidah dengan langit-langit keras. Bai, bai. Baj, bash dengan bai. Okey. Baik. Dan yang ke-8, makhraj yang ke-8, sepanjang tepi lidah. Hurufnya, ya, sepanjang tepi lidah, menekan pada geraham atas. Tekan geraham bukan maksudnya gigi tu, ni gigi kita kan. Lidah tu di bawah gigi, bukan. Di tepi gigi, bahagian dalam. Nah, bahagian dalam. Hurufnya adalah huruf dad. Bab, belah kanan ataupun belah kiri. Bab, belah kanan ataupun belah kiri. Sepanjang tepi lidah. Bab, belah kanan ataupun kiri. Ambil kanan lah, ya. Sunnah yang kanan. Ia adalah makhraj huruf yang paling susah disebut. Ia juga digelarkan huruf lingkungan janbiyah. Ya. Baik. Okey, jadi kita ni ulang aja ni dalam buku ni, tapi lebih terperinci lagi lah, ya. Lebih terperinci lagi. InsyaAllah. Okey, soalan saya nak tanya soalan yang selalu boleh jawab, ya. Soalan boleh jawab ni. Yang online ni tolong Sana jawab. Okey, saya ambil surah-surah pendek aja. Surah apa? Al-Fil. Al-Fil. Alam tara kaifa kai huruf ya. Keluar mana tadi? Kai. Ya, keluar mana? Tengah lidah. Alam tara kai huruf ya. Fa fa'ala rabbuka bi huruf sad. Sad. Hujung lidah. Menekan gigi gunting. Kacip bahagian bawah. Tepi lidah melengkung, ya. Hujung tekan kat gigi bawah. Di sini tekan kat gigi bawah gigi gunting ni. Ya, tapi tepi ni melengkung. Bi Nah, bibir jangan muncul, ya. Baik. Alam yaj'al huruf jim. Keluar di jim. Yaj. Tengah lidah yaj'al. Yang online mana ni? Jadi Halim ni borong semua. Yaj'al huruf lam. Yaj'al al. Lam kat mana kelak? Mak Izwan tak ada lah. Izlan. Hujung lidah. Hujung lidah. Gigi kacip. Yakin? Gigi dapok. Gigi depan. Bahagian atas. Yaj'al al. Nah. Kaidahum fi tadlil huruf dad. Kerana dad tadi dah apa? Ya. Sepanjang tepi lidah, ya. Tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul hamzah. Tak mana keluar hamzah?
Hamzah. Mak. Pangkal Tadi kerongkong. orang. Pangkal kerongkong. Makul tadi kan Hamzah. Terima kasih tu. Cukuplah tu ulang lagi tu. Okey, 10.45 dah. Okey, cukup dulu untuk hari ini ya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Minggu depan tak ada lah. Nak raya lah. Minggu depan tak ada. Raya lah kan? Betul tak? 10 hari bulan kan? Minggu depan 9. Tak ada. Sini. Sini. Ada kurban kat sini. Kurban kat sini. Ya, minggu depan tak ada. Kita jumpa lagi lah lepas raya haji nanti insya-Allah bismillah. Ada soalan nak tanya? Okey, saya tak ada soalan, insya-Allah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran wa akrimna bi tilawatil Quran wa syarafna bi syarafatil Quran wa adkhilna bi syafa'atil Quran wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah bi rahmatil Quran. Allahumma hdina bi hidayatil Quran wa najjina minan niran bi karamatil Quran. Warfa' darajatana bi fadilatil Quran wa kaffir 'anna sayyi'atina bi tilawatil Quran ya dzal fadl. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. Sama-sama. Saat tadi nak hujan, betul tak hujan dah?